Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas sekalian nikmat-nikmat kurniaan Allah taala, khususnya nikmat akal, yang lebih utama lagi nikmat iman dan Islam, dan peluang kita pada malam ini untuk sama-sama kita melazimi majlis-majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan yang besar yang kita ambil, khususnya untuk kita memahami agama Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din, maka Allah Ta'ala akan berikan dia kefahaman agama yang mendalam. Jadi bagaimana mendapat kefahaman agama yang mendalam ini, tuan-tuan? Tak lain dan tak bukan, antaranya ialah dengan kita melazimi majlis-majlis ilmu seumpama ini untuk kita memahami agama-agama Allah Ta'ala, hukum hakam dan juga syariatnya. Mudah-mudahan itulah cara kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kerana orang yang mendapat kefahaman agama yang jelas, yang mendalam ini, dia mampu mencari jalan-jalan kebahagiaan untuk dirinya. Yang inilah kebaikan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi Allah nak bagi kebaikan, Allah bukan bagi melalui kekayaan ataupun melalui pangkat harta, tetapi melalui ilmu kefahaman yang mendalam tentang agamanya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi dalam hadis tersebut, iaitu golongan yang Allah Ta'ala ingin berikan kebaikan kepada kita. InsyaAllah, Allahumma amin. Jadi para penonton, khususnya jemaah Surau Al-Falah, Bandar Damai Perdana, Ceras, dan seluruh saf jawatan kuasa, Alhamdulillah kita dapat meneruskan kembali kuliah takmir online kita, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan hadis yang ke-5 daripada jilid Muqaddimah kitab kita Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan sambung pengajaran yang ketiga, keempat dan yang kelima. Jadi sebelum tu kita baca mafhum, panjang hadis ni, hadis yang panjang. Jadi kita baca mafhum hadis ni untuk kita kenal pasti balik apakah isu ataupun tajuk yang dibincangkan pada pertemuan yang lepas. Daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu katanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati dan mengingatkan kami pada suatu hari lepas sembahyang subuh dengan satu nasihat dan peringatan yang sangat-sangat mendalam dan berkesan, yang menjadikan pendengar-pendengarnya menitiskan air mata dan menjadikan hati-hati mereka itu gerun dan gemetar. Lalu bertanyalah salah seorang lelaki di antara kami, sesungguhnya nasihat ini adalah nasihat orang yang memberi selamat tinggal. Maka apakah pesanan yang Tuhan hendak pesankan kepada kami, ya Rasulullah?
Lalu baginda Nabi SAW pun bersabda dengan jawapannya, aku berpesan kepada kamu dengan takwalah kepada Allah dan mendengar serta taatlah kepada pemerintah kamu sekalipun dia adalah seorang hamba abdi yang berbangsa Habsyi. Bangsa Habsyi ni bangsa kulit hitam, negro. Kerana sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak. Dan dengan yang demikian berjaga-jagalah kamu, jauhkanlah diri daripada perkara-perkara yang baharu, yakni yang diada-adakan dalam agama. Iaitu apa dia istilahnya, bid'ah. Kerana sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Oleh itu sesiapa di antara kamu yang berada di dalam zaman berlakunya yang demikian, maka hendaklah dia menuruti jalanku dan juga jalan khalifah-khalifahku yang mendapat pimpinan lagi beroleh hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Berpegang teguhlah kepadanya dengan seteguh-teguhnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, kita telah pun membahaskan pengajaran yang pertama dan yang kedua daripada hadis ini. Iaitu yang pertama, Rasulullah SAW adalah seorang ahli pidato yang amat bijaksana. Bagaimana skill ataupun kemahiran Nabi dalam menyampaikan sehingga boleh menitiskan air mata para sahabat dan menusuk kalbu. Bagaimana inilah kelebihan ataupun kita sebut sebagai salah satu daripada sifat wajib semua Nabi dan Rasul, iaitu fatanah, bijaksana. Jadi Nabi tahu bagaimana cara untuk berdakwah dan menyampaikan risalah-risalah Allah Ta'ala. Walaupun ada yang menolak, tetapi kaedah ataupun cara yang Nabi laksanakan itu adalah yang terbaik. Itu pengajaran yang pertama daripada hadis yang telah pun kita bincangkan secara panjang lebar. Yang kedua juga kita dah bincangkan, iaitu berkenaan dengan di dalam pidato-pidato ataupun ucapan-ucapan Nabi, kerap kali Nabi berpesan dengan supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala daripada terkena kemurkaan Allah Ta'ala. Bahkan dalam khutbah Jumaat dijadikan sebagai rukun. Pesan kepada ketakwaan itu adalah rukun dalam khutbah. Ini poin yang kedua juga kita dah bincangkan. Jadi pada malam ini kita akan sambung pengajaran yang ketiga, iaitu orang-orang Islam diwajibkan untuk taat kepada ketua ataupun pemerintahnya, sekalipun ketua itu daripada golongan hamba abdi yang berbangsa Habsyi, orang kulit hitam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton, seseorang ketua dengan sifatnya itu sebagai pemegang teraju pemerintahan sesebuah negara ataupun sesebuah masyarakat ataupun sesebuah pejabat ataupun seumpamanya, maka wajiblah dipatuhi oleh setiap orang di bawah pemerintahannya, selagi tidak bercanggah dengan hukum-hukum Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebuah hadis Nabi SAW. Tidak harus mentaati seorang makhluk dalam perkara yang melanggar perintah Tuhannya. La ta'atan li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak harus, tak perlu kita mentaati pemerintah ataupun ketua kita. La ta'atan li makhlukin. Tidak boleh kita mentaati seorang makhluk, ketua kita ke, hatta mak ayah kita ke, fi maksiatil khaliq, dalam perkara melakukan maksiat kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mafhum mukhalafah, maksud di sebaliknya apa? Wajib kita taat kalau pemerintah ataupun makhluk yang kita sebutkan tu, sama ada mak ayah kita, ketua kita, ataupun pemerintah kita, bila mana dia mengeluarkan suatu arahan ataupun perintah yang tidak bertentangan dengan syarak,
dengan Allah Ta'ala, dan tidak bukanlah dalam perkara maksiat. Jadi suka tak suka dia kena taat. Seperti mana juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala, taatlah kepada Rasulullah dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu, iaitu pemimpin yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Jadi menjadi suatu kewajipan kepada kita, orang-orang di bawah ataupun rakyat ini, untuk patuh, untuk taat kepada pemerintah kita, kepada ketua kita. Hatta kalau dalam rumah, ayah lah ketua, ketua keluarga. Kalau di tempat kerja, bos kita, selagi mana tidak bertentangan dengan syariat, dengan Islam, dan bukan dalam perkara maksiat, jadi wajib untuk kita mentaati. Bahkan inilah yang disebut dalam hadis ni. Poin inilah yang kita nak bincangkan. Nabi perintahkan. Bila Nabi perintahkan, hukum dia wajib. Wajib taat. Nabi kata apa? Sekalipun ketua kamu itu daripada golongan hamba abdi. Mungkinlah dia asal daripada hamba lah. Bukanlah hamba tiba-tiba jadi ketua. Sebab hamba itu dimiliki. Jadi mungkin dia, yang maksud Nabi ni ialah dia bekas daripada golongan hamba ni. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, patuh setia daripada seluruh rakyat itu menjadikan segala urusan pemerintahan berjalan dengan lancar dan baik. Dapat memberikan hak-hak. Bila mana ketaatan, patuh setia daripada rakyat kepada pemerintah itu, dia menjadikan segala urusan pemerintahan dalam negara itu boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan dapat memberikan hak-hak kepada tuan punya masing-masing mengikut apa yang wajib. Jadi pemerintah pun boleh menjalankan tugasnya itu berlandaskan skop kerja dan menunaikan haknya kepada rakyat tanpa ada gangguan ataupun huru-hara. Kalau tidak, maksudnya sebaliknya, kalau rakyat itu tidak mematuhi, tidak patuh setia kepada pemerintahnya itu, apa yang berlaku? Akan berlakulah huru-hara dalam negara, dalam masyarakat itu. Sebab apa? Pemerintah pun tak boleh nak melaksanakan. Kalau kita lihat hari ini di US ni lah, bagaimana rakyat mereka menolak kemenangan siapa tu, presiden baru mereka tu, walaupun nama macam Melayu sikit, Biden. Jadi dah sah dah secara, kalau ikut secara sistem demokrasi itu sah. Tetapi rakyat, sebahagian rakyat lah, bukan semua, sebahagian rakyat dia tak boleh nak taat, tak boleh nak patuh dengan pemerintah yang baru. Jadi apa yang berlaku? Huru-hara, tunjuk perasaan di sana sini, sampai berlaku kes-kes sampai kematian. Nauzubillah lah. Jadi kita nak menjaga keharmonian, keharmonian kehidupan masyarakat itu, maka menjadi suatu kewajipan untuk rakyat ataupun orang di bawah itu mentaati ketuanya, selagi mana bukan dalam perkara maksiat. Memandangkan kepada besarnya kepentingan taat setia terhadap pemerintah ataupun ketua ini, dan besarnya bencana ketiadaan taat setia. Kalau tak ada ketaatan kepada pemerintah, besar bencananya. Maka Nabi SAW mewajibkan juga mematuhi, walaupun ketua ataupun pemerintah itu daripada golongan hamba abdi, sekiranya ia dengan ilmu pengetahuan berpeluang menjadi ketua. Jadi Nabi nak bagi satu gambaran, perumpamaan betapa wajibnya kita ni mentaati ataupun patuh kepada ketua kita ataupun pemerintah kita, walaupun dia daripada golongan hamba, asal daripada golongan hamba, tapi bila dia dah jadi ketua, wajib kita taat, wajib kita ikut sekalipun kita tak suka, ataupun kalau kita tak suka tu daripada sudut peribadi mungkin, yang pasti dia tidak menjejaskan agama, tidak melakukan maksiat kepada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang Nabi tekankan, walaupun dia daripada golongan hamba abdi, berbangsa Habsyi, orang kulit hitam. Sekiranya hamba, sekiranya orang
yang menjadi ketua itu daripada golongan hamba itu ada ilmu pengetahuan dan dia berpeluang menjadi ketua. Padahal ketua ataupun pemerintah itu selain ilmu pengetahuan yang melayakkannya, menurut dasar syarak hendaklah daripada keturunan yang mulia. Ini juga dia letakkan syarat nak lantik ketua ataupun pemerintah ni daripada keturunan yang mulia. Tapi Nabi kata kalaulah ketua itu daripada golongan hamba sekalipun, bukan daripada golongan bangsawan, golongan hamba yang telah berpeluang menjadi ketua, wajib taat juga. Nak menunjukkan apa? Betapa perlunya taat. Wajib untuk kita mentaati ketua, walaupun asalnya daripada syarak, dasar syarak meletakkan mesti daripada keturunan yang mulia. Tapi kalau dikatakan kalau daripada hamba, wajib juga taat. Ini poin kita, pengajaran kita yang ketiga, iaitu kewajipan seseorang rakyat itu untuk dia mentaati ketuanya. Bahkan dia adalah salah satu daripada perintah oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Seterusnya yang keempat, pengajaran yang keempat yang boleh kita ambil daripada hadis, iaitu tentang amaran Nabi SAW, amaran baginda tentang berlaku perselisihan di kalangan umat Islam di akhir zaman nantilah. Bila akhir zaman ni tuan-tuan? Zaman kita lah. Kita lah yang disebut, sebab kita dengan Nabi ni dah 1400 tahun lebih dah jaraknya itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah, para penonton yang dirahmati Allah, amaran yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW telah berlaku dan menjadi kenyataan pada hari ini. Kita lihat berlaku perpecahan di kalangan umat Islam khususnya. Orang-orang Islam telah pun mengalami perselisihan sesama mereka sendiri, sama ada dalam soal i'tiqad, kepercayaan, dan juga amal ibadah, mahupun dalam soal-soal politik, sehingga menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi kita lihat tuan-tuan, dalam sirah sendiri, bukan saja kita yang hidup sekarang yang berpecah belah sama umat Islam ini, bahkan daripada zaman sahabat lagi, setelah wafatnya baginda Nabi SAW, bermula pada zaman Sayyidina Umar. Ada hadis Nabi sebut fitnah akan mula daripada zaman Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar mati dibunuh di kalangan orang Islam sendiri yang membunuh orang Islam yang munafik lah. Siapa yang bunuh Sayyidina Umar tu seorang munafik, dan dia adalah angkara daripada orang-orang Yahudi juga. Lupa nama dia, siapa yang bunuh Sayyidina Umar tu. Orang Syiah ni dia banggalah dengan nama orang yang bunuh Sayyidina Umar ni, sehingga dia mendoakan kebaikan kepada si pembunuh itu. Saya lupa dia orang Parsi sana, tak silap. Kalau tengok dalam YouTube ada dalam kunut orang-orang golongan Syiah ni, dia mendoakan nama lelaki yang membunuh Sayyidina Umar tu dengan kebaikan. Wali'auzubillah. Jadi kita minta anak-anak kita hari ini, orang muda kita lah, sangat-sangat mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman Syiah yang menular di Malaysia pada ketika ini. Jadi hati-hati ni antara fahaman-fahaman yang sesat. Jadi bermula pada zaman sahabat lagi. Syiah itu bukan hari ini tuan-tuan. Syiah ni daripada zaman sahabat lagi dah mula perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi sampailah hari ini kita lihat bagaimana peperangan berlaku, bukan sekadar kita kata berpecah, bergaduh dalam politik, bahkan dalam peperangan, dalam dua peperangan Jamal dan Siffin, perang Jamal dan perang Siffin, di antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, begitu juga dengan Aisyah dengan Sayyidina Ali. Bayangkanlah orang-orang rapat Nabi sendiri, sesama mereka boleh berpecah belah, bergaduh, berselisih. Jadi apatah lagi kita pada hari ini. Inilah yang disebut siapa yang hidup di akhir zaman nanti, dia akan lihat, siapa yang panjang umur, dia akan lihat perpecahan demi perpecahan di kalangan
umat Islam. Dan kita akan baca nanti hadis-hadis banyak berkaitan dengan perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi Nabi bagi amaran, Nabi bagi amaran tentang berlakunya perselisihan di kalangan umat Islam. Jadi alangkah baik kalau kita dapat mengambil langkah berhati-hati ataupun kita menjadi pendamai, menjadi pendamai di kalangan orang Islam yang bergaduh. Ada puak A, puak B, kita jangan join puak A, jangan sokong puak B. Kita jadilah orang di antara, orang tengah di antara A dan B itu untuk kita mendamaikan mereka. Inilah sebab apa tuan-tuan, musuh-musuh ni mengambil kesempatan ini. Musuh-musuh Islam sering mengambil kesempatan ini, iaitu apa dia, memecah belahkan umat Islam. Kalau kita lihat dalam sejarah sendiri menunjukkan bagaimana kejatuhan Khilafah Uthmaniyah, kejatuhan kerajaan Islam 1924 dulu juga ada kaitan dengan perselisihan ni, perpecahan di kalangan umat Islam, dihasut supaya masing-masing umat Islam ni nak menegakkan negara berdasarkan bangsa dia sendiri. Ini pecah dan perintah. Mereka musuh-musuh Islam menggunakan kaedah modus operandi-nya apa, pecahkan umat Islam tu dan perintah dia. Sebab bila mana dah dipecahkan, mudah untuk dia perintah. Macam lidi lah tuan-tuan. Satu satu genggam lidi tu dia payah kita nak patahkan. Tapi kalau kita dah pecahkan, kita dah leraikan lidi tu, kita boleh patahkan satu-satu. Itulah kaedah yang digunakan oleh musuh Islam. Jangan sampai kita hari ni juga terjerat. Nabi dah bagi amaran lama dah, 1400 tahun dulu, tapi sampai hari ni umat Islam masih lagi seolah-olah tidak mengambil pengajaran, masih lagi ingin perpecahan demi kepentingan diri sendiri, kepentingan peribadi diutamakan lebih daripada kepentingan jemaah, kepentingan Islam itu sendiri. Jadi inilah amaran Nabi SAW. Orang-orang Islam telah pun kita lihat pada hari ini mengalami seperti mana yang Nabi sebut. Ini antara mukjizat Nabi. Nabi mengetahui perkara akan datang. Bila Nabi sebut, Nabi bukan meramal, tapi Nabi mengetahui secara pasti. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, dalam semua perkara, bukan saja dalam bab iktikad kepercayaan, kita dah berpecah dulu. Ada pelbagai fahaman-fahaman, ada ahli sunnahnya, ada syiahnya, ada murjiah, ada khawarij. Itu antara pecahan-pecahan iktikad. Begitu juga dengan mazhab-mazhab, apatah lagi dengan politik. Kalau kita lihat Syiah itu sendiri pun asalnya adalah satu kumpulan politik, nak mengambil ataupun nak mengangkat Sayyidina Ali sebagai ketua, sehingga dia bergaduh, dia menolak Sayyidina Muawiyah. Inilah perselisihan, sehingga menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, sampai berlaku pembunuhan, peperangan. Inilah yang Nabi bagi peringatan kepada kita untuk kita ambil pengajaran daripadanya. Dan yang kelima, pengajaran yang kelima daripada hadis, iaitu perlunya kita berpandukan kepada jalan bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan pimpinan khalifah ar-Rashidin. Siapa dia? Khalifah yang empat orang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perlunya pedoman kepada perjalanan ataupun pelayaran oleh musafir untuk mengelakkan mereka ni daripada sesat. Jadi kalau kita bermusafir, zaman hari ni kita musafir, apa panduan kita tuan-tuan? Kita guna Waze ataupun Google Maps. Itu kita gunakanlah. Kalau zaman dulu mungkin digunakan bintang, digunakan kompas. Jadi apa tujuannya? Untuk mengelakkan kita sesat. Satu je, untuk mengelakkan kita sesat. Maka demikian pula perlunya kita berpandukan jalan bawaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan pimpinan khalifah ar-Rashidin dalam bawaannya, bawaan kehidupan seseorang sehari-hariannya. Lebih-lebih lagi pada masa berlakunya perselisihan ataupun pertelingkahan. Jadi tuan-tuan, Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai pemimpin kita, sebagai penunjuk jalan kita.
Dan Allah Ta'ala juga bekalkan dengan Al-Quran sebagai pedoman, panduan kita. Jadi macam tadi, tujuannya apa? Supaya kita tak sesat. Tak sesat, bukan saja tak sesat di dunia, bahkan yang lebih kita bimbang, sesat di akhirat. Tak sampai ke dalam syurga, tapi sebaliknya kita sampai ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, itulah tujuan kenapa kita perlu berpandukan jalan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dan juga khalifah-khalifah ar-Rashidin yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada mereka ini supaya kita selamat, supaya kita tidak sesat perjalanan kita ini menuju kepada Allah Ta'ala dan juga syurganya. Jadi inilah keperluan kenapa kita perlu berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, iaitu melalui Quran dan hadis. Lebih-lebih lagi dalam situasi berlakunya perselisihan ataupun pertelingkahan. Ini lagi lah, hari ini berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Ramai tetapi berpecah belah. Maka kesannya kita akan kalah, walaupun berhadapan dengan musuh yang minoriti. Musuh yang bilangannya kecil, kita yang ramai tapi berpecah belah. Contohnya kita lihat politik di Malaysia sendirilah. Berapa banyak kumpulan-kumpulan politik Melayu itu sendiri. Bila mana makin banyak, makin kecil lah satu kumpulan tu dia punya penyokong. Berhadapan dengan musuh-musuh. Musuh-musuh Islam ni, walaupun mereka ni tak ramai, tapi bila mana mereka ni bersatu, mungkin bersatu mereka itu lebih besar jumlahnya daripada kumpulan-kumpulan kecil di kalangan umat Islam. Jadi setelah memberi amaran tentang berlakunya perselisihan dan pertelingkahan di kalangan umat Islam, baginda mengiringi pula dengan pesanan supaya mereka sentiasa berpandukan kepada jalannya. Jalannya apa? Sunnah Nabi lah. Dan jalan-jalan khalifah-khalifah baginda Nabi, Khalifah Ar-Rashidin Al-Mahdiyin, yang Allah Ta'ala memberi hidayah petunjuk kepada mereka ini. Ini sahabat-sahabat besar. Jadi jalan Nabi dan juga para sahabat, yang kita sebut sebagai istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ikutlah jalan ini. Lebih-lebih lagi dalam suasana akhir zaman ini, umat Islam itu berpecah belah dan bertelingkah. Serta Nabi melarang keras daripada melakukan perkara-perkara yang baharu, yang diada-adakan dalam agama, ataupun istilahnya ialah bid'ah, dengan berdasarkan akal fikiran semata-mata dan keinginan hawa nafsu, kerana buruk padanya. Jadi Nabi juga beri peringatan di akhir zaman ini, jangan kita mengada-adakan sesuatu yang baharu dalam urusan agama. Jangan semayang isyak 4 rakaat, kita rasa hari ini iman kita tinggi sikit, kita nak semayang isyak 6 rakaat. Boleh tuan-tuan? Nampak macam bagus tu kan? Orang semayang 4 rakaat, dia semayang 6 rakaat. Sebab apa? Sebab dia rasa hari ni iman dia tinggi. Kita bimbang esok dia rasa iman dia rendah, dia semayang 2 rakaat pula. Jadi ini dia mengubah, mengada-adakan satu perkara yang baru dalam agama, dalam amal ibadah yang dah ditetapkan, kita tak boleh nak ubah. Adapun dalam urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan luar daripada ibadah, yang ini ulama' dia ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i membagikan bid'ah itu kepada 2. Bid'ah mahmudah dan juga sayyi'ah. Samalah ataupun istilah yang biasa kita dengar ini, bid'ah hasanah ataupun bid'ah dhalalah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang sesat, bid'ah yang buruk. Jadi dalam perkara-perkara yang di luar daripada ibadah-ibadah yang ditetapkan, contohnya selepas semayang kita nak baca doa, ataupun berzikir, ataupun kita buat majlis ilmu. Majlis ilmu ni mungkin adalah sebab Nabi SAW sendiri memang biasa melakukan majlis ilmu, cuma tak adalah dengan online ni, tak adalah dengan menggunakan mikrofon, tak ada dengan rakaman. Tetapi majlis ilmu, iaitu kita Nabi menyampaikan ilmu dan kefahaman agama kepada para sahabat selepas maghrib ataupun waktu tertentu, yang itu ada yang disebut dalam riwayat-riwayat hadis. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, ulama membahagikan bid'ah itu kepada 2, iaitu ada bid'ah yang baik. Bagaimana bid'ah yang baik ini? Bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan agama, bahkan dia selari.
Dia menguatkan lagi ajaran agama kita. Yang itu dibenarkan, terpulanglah apa-apa sahaja. Tetapi dia tidak sampai menyalahi dalam perkara-perkara pokok dalam ibadah agama kita, dalam ibadah-ibadah wajib khususnya. Jadi inilah yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu amaran supaya kita ni sentiasa berpandukan kehidupan kita ini dengan ajaran Nabi SAW dan juga para sahabat, yang kita sebut sebagai istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi pendek kata, kita ni hidup mestilah berpandukan kepada Quran dan hadis, dan orang yang paling memahami Quran dan hadis ketika ini ialah warasatul anbiya. Siapa dia? Pewaris para nabi. Apa yang dia mewarisi pada nabi ni? Mewarisi ilmu dan kefahaman. Jadi kalau kita ni orang awam, mungkin kita kurang memahami, kita tak boleh buka Quran, buka hadis terus kita faham sendiri. Kita bimbang, faham kita itu yang sesat, ataupun kita ni salah faham. Itu bahaya juga tuan-tuan. Kita rasa kita faham, tapi sebenarnya kita salah faham. Kemudian kita rasa itu benar, itu betul, kemudian kita beramal. Jadi itu adalah satu perkara yang bahaya. Perkara yang kita bimbang, berlakulah kesalahfahaman yang hari ini kita lihat banyak di kalangan masyarakat kita. Dia baca, dia petik satu hadis, dia petik satu ayat Al-Quran, kemudian dia buat kesimpulan sendiri, tanpa dia memahami asbabun nuzul ataupun wurudul hadis daripada nas tadi itu. Jadi ini penting, kefahaman kita mestilah berdasarkan kefahaman para ulama, para alim ulama, yang mana mereka ni mewarisi ilmu daripada Nabi SAW. Ada ilmu-ilmu alat untuk kita memahami. Sebab Quran dan hadis ni diibarat seperti bahan mentah. Jadi nak memahaminya itu dia ada kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi sekadar itulah tuan-tuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan daripada hadis yang kita dengar pada pertemuan ini. Mudah-mudahan dapatlah kita jadikan ia sebagai panduan dan pedoman kita, insya-Allah, supaya kita sama-sama mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, Allahumma amin. Jadi sekadar itu tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wave Mile.